Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan hasil kajian dan dapatan kami mengenai suatu topik berkaitan pendidikan terutamanya di sekolah, iaitu budaya pembelajaran kendiri di sekolah atau dalam bahasa Inggerisnya self-assessed learning. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai apa itu pembelajaran kendiri ini, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini. Yang pertama iaitu Syamsul Suzaimi bin Ahmad Syukri, iaitu saya sendiri. Yang kedua Muhaimin Hanif bin Minu. Yang ketiga Muhammad Saman bin Hassan. Yang keempat Muhammad Nasrid bin Azmi, Muhammad Sahidan bin Husin, dan yang terakhir Ilfa Rizmi bin Isa. Baiklah, pembelajaran akses kendiri atau singkatannya PAK. PAK ini merupakan satu program yang memberi murid akses kepada tempat, bahan, bimbingan, style dan tempoh masa belajar. Dengan arti kata lain, murid perlu belajar secara sendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran dan murid juga perlu memilih aktiviti pembelajaran sendiri serta menilai dan memantau kemajuan mereka sendiri tanpa perlu mengharapkan kepada bantuan serta pertolongan guru sepenuhnya. Guru hanya bertindak sebagai pembimbing atau kaunselor sahaja. Dengan ini, murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab dan perlu berdikari ke atas pembelajaran mereka sendiri. Baiklah, ini merupakan ringkasan terhadap definisi yang telah saya terangkan tadi, iaitu murid mempunyai akses kepada tempat, bahan, bimbingan, masa dan style mereka belajar. Baiklah, seterusnya kita tengok kepada konsep pembelajaran akses kendiri ini. Okey, program PAK adalah satu pendekatan yang berpusatkan murid dan pembelajaran berlaku atas daya usaha murid itu sendiri. Murid mempunyai akses kepada sumber pembelajaran dan mereka mempunyai autonomi dan bertanggungjawab ke atas pemerolehan pengetahuan dan kemahiran mereka sendiri. Dengan arti kata lain, saya terangkan di sini, konsep PAK adalah pembelajaran berpusatkan murid dan melibatkan elemen-elemen ini. Elemen yang pertama adalah keperluan murid, kemampuan murid, matlamat murid dan perancangan murid. Elemen-elemen inilah yang menjadi asas kepada kejayaan pembelajaran akses kendiri ini. Baiklah, dalam asas kewujudan PAK ini atau pembelajaran akses kendiri ini, pemikiran baru dalam bidang pendidikan telah mendapati murid boleh bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Hal ini telah membawa kepada peranjakan mod pengajaran dan pembelajaran daripada berpusatkan guru, iaitu secara tradisional yang telah dijalankan sejak sekian lama, kepada pembelajaran kendiri, iaitu budaya atau konsep yang ingin kita terapkan di sekolah-sekolah pada masa kini. Pendapat yang pertama dalam kajian yang telah kami jalankan ini menyatakan murid perlu proaktif dalam proses pembelajaran. Kata-kata ini telah diambil dari Autonomy 2000 paper Catering for Individual Learning Style by Fitzgerald, Morrell and Morrison. Yang kedua, murid tidak seharusnya pasif. Pasif di sini bermaksud murid hanya memberi respon kepada rangsangan atau maklum balas guru atau pertanyaan guru. Kata-kata ini atau pendapat ini telah diambil atau dipetik dari Borg 1998, Cohen 1992, Knowles 1975. Dan pendapat yang terakhir telah menyatakan murid berautonomi ialah murid yang berinisiatif untuk merancang dan melaksanakan program pembelajaran mereka secara sendiri. Pendapat ini telah diberikan oleh Gardner dan Miller pada tahun 1996. Baiklah, yang seterusnya kita lihat tanggungjawab guru dan tanggungjawab murid dalam melaksanakan
konsep PAK ini. Guru perlu menggalakkan murid untuk berinteraksi sesama sendiri bagi menjayakan konsep ini. Seterusnya, guru perlu mewujudkan persekitaran yang memberi peluang murid menguji kemampuan sendiri. Membantu murid menyedari pelbagai strategi pembelajaran. Maksudnya di sini, guru perlu memberi tunjuk ajar cara-cara dan strategi pengajaran yang boleh dilaksanakan oleh murid itu sendiri. Seterusnya, melatih murid untuk belajar sendiri dan membimbing murid sekiranya murid itu perlu. Ini penting untuk memastikan murid itu tidak tersasar dari matlamat asal mereka. Baiklah, yang seterusnya, tanggungjawab murid. Yang pertama, mengenal pasti keperluan sendiri, mengenal pasti kebolehan sendiri, menetapkan matlamat sendiri, mengenal pasti masa pembelajaran sendiri dan menyediakan pelan pembelajaran sendiri. Tanggungjawab ini sekiranya berjaya dipikul dan dilaksanakan dengan baik oleh guru dan murid, program atau konsep PAK ini boleh dilaksanakan dengan baiknya dan sempurna dan boleh dilaksanakan secara berkesan di seluruh sekolah di Malaysia ini. Baiklah, sejarah atau latar belakang pelaksanaan PAK di Malaysia. Pada tahun 1990, pihak kementerian telah menjalankan projek rintis di 10 buah sekolah rendah dengan mengambil mata pelajaran bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang ingin dibuat kajian atau mata pelajaran rintis untuk mengkaji keberkesanan pelaksanaan program PAK ini di sekolah di Malaysia. Dan 5 tahun selepas itu, pada tahun 1995, projek rintis kedua telah dilaksanakan di 10 buah sekolah menengah dengan juga mengambil mata pelajaran bahasa Inggeris sebagai satu mata pelajaran untuk melaksanakan kajian. Dan hasil daripada kajian ini mendapati program PAK ini boleh dilaksanakan dengan baik sekiranya semua pihak berganding bahu dan merancang dengan betul dan berkesan. Dan seterusnya, untuk tujuan program PAK, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan dengan lebih terperinci lagi apakah tujuan program PAK ini. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Sahidan bin Hussein. Saya akan meneruskan pembentangan untuk kumpulan kami. Sebelum ini, kawan saya telah membentangkan berkaitan dengan definisi, konsep dan juga latar belakang untuk program pembelajaran akses kendiri. Sekarang saya akan menerangkan berkaitan dengan tujuan program PAK dilaksanakan. PAK diperkenalkan dalam sistem pendidikan untuk memotivasikan murid ke arah murid berautonomi, selari dengan aspirasi negara untuk menghasilkan individu bestari. Bestari dalam erti kata mereka adalah murid terarah kendiri yang dapat menentukan kadar pembelajaran dan akses kendiri. Hasil yang diharapkan adalah murid yang berkemahiran, berketerampilan, berakhlak dan dapat menyuarakan diri dalam pelbagai situasi sosial selaras dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Itu adalah tujuan program PAK dilaksanakan. Sekarang kita akan tengok pula ciri-ciri untuk program ini. Guru adalah berperanan sebagai fasilitator, jurulatih dan juga kaunselor. Suasana perlulah fleksibel, selesa dan juga tanpa tekanan. Bahan PAK dan bahan fasilitator mudah diakses oleh pelajar. Pemilihan bahan dan aktiviti pembelajaran yang luas. Kemudahan yang membolehkan pelajar belajar secara sendiri ataupun berkumpulan. Membolehkan juga pembelajaran mengikut kadar dan juga kemampuan pelajar. Itu adalah untuk ciri-ciri program PAK. Sekarang kita akan tengok kelebihan program ini dilaksanakan.
Okey, kelebihannya pertama adalah pelajar mendapat kemahiran belajar untuk belajar. Pelajar mendapat pengetahuan dan juga kemahiran secara berdikari. Pelajar juga dapat belajar mengikut keperluan dan juga gaya mereka sendiri. Pelajar juga akan memiliki kuasa otonomi dan tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum dan selamat dan salam sejahtera. Oke, seterusnya saya akan membentangkan tentang tempat dalam tajuk PAK. Oke, sebelum itu nama saya Muhammad Hanif bin Minum. Oke, untuk tempat untuk membuat PAK terbagi pada 3, iaitu ada bilik khas, pusat sumber dan pusat mudah alih. Oke, pertama sekali kita pergi kepada bilik khas. Okey, bilik khas. Sebuah bilik dikhaskan untuk menyimpan bahan-bahan pembelajaran yang disusun secara sistematik dan terancang untuk kegunaan murid. Di bilik ini, murid boleh belajar tentang pelbagai mata pelajaran tanpa diselia secara langsung oleh guru. Okey, seterusnya kita pergi kepada pusat sumber. Okey, pusat PAK juga boleh diwujudkan di satu sudut dalam pusat sumber sekolah. Maksudnya kita akan ambil satu sudut dan wujudkan pusat PAK. Okey, pembelajaran boleh dilakukan dengan selian guru pada waktu rehat atau di luar jadual persekolahan, di bawah pengawasan pengawas pusat sumber sekolah atau guru bertugas. Okey, selain itu pusat PAK juga boleh dilakukan secara mudah alih. Okey, pusat mudah alih adalah sebuah pusat PAK bergerak, iaitu bahan-bahan PAK diletakkan di dalam kotak dan ditempatkan di atas troli. Kotak atau troli yang berisi bahan ini boleh dibawa ke bilik darjah atau ke kawasan yang kondusif dengan mudah. Sesuai diwujudkan sekiranya tiada bilik darjah khas atau bilik-bilik khas yang boleh dijadikan pusat PAK dalam sekolah tersebut. Okey, kriteria pusat PAK. Okey, pertama sekali lokasi. Lokasi ini hendaklah mudah dikunjungi dan senang diawasi oleh guru dan pentadbir. Okey, reka bentuk pusat PAK ceria dan menggalakkan kunjungan murid, selesa, kondusif, tidak formal dan bebas tekanan. Dan kriteria yang ketiga, susun atur. Okey, susun atur ni dia terbagi pada 3 jenis mengikut jenis PAK yang kita sediakan. Ada bilik khas, pusat sumber dan pusat mudah alih. Okey, kita pergi pada susun atur bilik khas. Mempunyai pelbagai sudut seperti sudut bacaan, komputer, audio visual, permainan, pameran dan lembaran kerja. Okey, susunan perabot yang teratur dan kemas untuk memudahkan pergerakan murid dalam bilik khas tersebut. Okey, seterusnya pusat sumber. Mempunyai tempat khas untuk menyimpan bahan-bahan PAK seperti kotak dan almari. Okey, mempunyai kemudahan seperti perabot. Okey, yang terakhir pusat mudah alih. Okey, menggunakan kotak atau troli yang mudah dibawa ke bilik darjah atau ke kawasan untuk tujuan PAK. Okey, ini adalah contoh susun atur bilik khas PAK. Okey, sebuah bilik PAK yang lengkap perlu mengandungi kriteria-kriteria berikut. Okey, sini rajah ni dilabel dengan nombor. Okey, meja guru, sudut perbendaharaan kata, sudut tata bahasa, tempat duduk murid, rak buku, komputer, video, perakam kaset, sudut penulisan, sudut mendengar, sudut lisan, rak untuk menempatkan bahan lisan. Okey, sampai di sini saja penerangan saya PAK bahagian tempat. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya yang seterusnya, iaitu Muhammad Nashri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nashri bin Muhammad Azmi akan membentangkan tentang bahan dalam tajuk pengajaran akses kendiri atau dalam singkatan pendek PAK. Okey.
Pusat PAK menyediakan pelbagai jenis bahan bercetak, bukan bercetak dan multimedia untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai pelbagai cara pembelajaran. Bahan-bahan ini terdiri daripada pelbagai aras atau tahap kesukaran, iaitu aras mudah, sederhana dan sukar. Bahan-bahan ini juga diklasifikasi berdasarkan bidang kemahiran sesuatu mata pelajaran. Sistem klasifikasi perlu mudah dan senang digunakan oleh murid. Okey, kita lihat bahan-bahan PAK. Bahan-bahan PAK terdiri daripada bahan bercetak, bahan bukan bercetak, hasil kerja murid, bahan multimedia dan boneka. Seterusnya, contoh-contoh bahan PAK. Bahan bercetak terdiri daripada lebaran kerja, buku bacaan, rujukan, majalah, akhbar, jurnal, peta, poster dan akhir sekali koleksi soalan ujian atau peperiksaan. Manakala bahan bukan bercetak terdiri daripada bahan audio visual dan permainan. Bahan multimedia antara contohnya perisian pendidikan, alat perisian mengarang, cekaran padat dan cekaran padat audio video. Seterusnya, hasilan murid terdiri daripada tulisan esei, sajak, puisi, kajian ringkas, lukisan, keras tangan dan relia. Manakala boneka terdiri daripada pentas boneka dan pelbagai boneka. Seterusnya, dari segi penjagaan bahan, penyelenggaraan bahan-bahan PAK merakumi cara penyimpanan dan penyusunan bahan-bahan atau peralatan PAK untuk menjamin ketahanan dan jangka hayatnya. Terdapat 3 penjagaan bahan, iaitu bahan bercetak, bahan bukan bercetak dan cara menyimpan. Okey, bahan bercetak mempunyai 2, iaitu lebaran kerja, buku, majalah dan surat khabar. Okey, kita lihat lebaran kerja. Disusun mengikut sistem kod warna dan aras-aras, iaitu dari yang mudah kepada yang susah. Disusun di dalam kotak, iaitu browser board. Kotak-kotak juga dilabel mengikut kemahiran, dibalut dengan plastik laminate untuk ketahanan dan keselamatan. Manakala buku, majalah dan surat khabar disusun di sudut bacaan dan disusun di atas rak. Seterusnya, bahan bukan bercetak, iaitu pita kaset, video dan cekera padat. Disusun di atas rak, disusun cara menegak supaya mudah dikenal pasti tajuknya. Seterusnya, cara-cara menyimpan pita kaset, video dan cekera padat. Antara contoh menyimpan pita kaset, video dan cekera padat ialah pita kaset, video dan lebaran kerja disimpan di rak atau kotak berasingan. Pita kaset, video, cekera padat dan lebaran kerja disimpan di dalam sapu plastik di rak. Dan akhir sekali, murid juga dapat mengenal pasti lebaran kerja yang dikehendaki dan berjumpa dengan guru mereka untuk mendapatkan pita kaset, video yang berkaitan. Ini adalah untuk mengelakkan daripada kehilangan pita kaset, video dan cekera padat. Okey, sekian daripada saya. Pembentangan seterusnya akan diambil oleh kawan saya. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, saya Muhammad Saman bin Hassan. Saya adalah ahli kumpulan yang akan membentangkan tentang tajuk self-access learning ataupun pembelajaran kendiri di sekolah. Okey, saya akan membentangkan tentang perkembangan murid. Okey, dalam tajuk perkembangan murid ini terdapat 3 bahagian yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah analisis keperluan. Yang kedua adalah kontrak pembelajaran dan rekod kerja. Jadi kita akan lihat satu persatu bahagian-bahagian ini ya. Okey, bahagian pertama adalah analisis keperluan.
Dalam bahagian analisis keperluan ini, kita ada 5 langkah yang perlu kita ambil kira. Okey, yang pertama, seorang guru ataupun kita perlu tentukan keperluan murid. Di mana dalam menentukan keperluan murid ini, kita akan lihat tentang gaya pembelajaran murid, sama ada sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan, aktiviti yang akan dilakukan, dan juga adalah kekuatan atau kelemahan murid, di mana secara psikomotor ataupun dia punya kelebihan dalam pembelajaran, di mana kita akan lihat antara kedua itu. Okey, yang kedua pula adalah kita perlu susun keperluan mengikut keutamaan. Okey, yang mana yang lebih utama perlu diutamakan dahulu, yang tidak berapa penting akan dikemudiankan. Okey, macam tu lah lebih kurang. Okey, langkah ketiga, kita akan tetapkan sasaran yang realistik, di mana keperluan ni akan perlu dicapai dalam tempoh yang ditetapkan, di mana satu program ni akan dilaksanakan ataupun aktiviti akan dilaksanakan dan ia perlu dicapai dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, langkah keempat adalah guru dan murid perlu menyediakan program pembelajaran murid. Okey, di mana kerjasama guru dan murid adalah perlu dalam menyediakan program pembelajaran supaya satu program tu dapat dilaksanakan dengan berkesan. Langkah kelima adalah sediakan kontrak pembelajaran untuk pastikan pelaksanaan pembelajaran dan mewujudkan iltizam murid. Ini lebih kepada aktiviti motivasi ataupun apa ni, kita boleh sebut sebagai satu ikatan yang memerlukan pelajar ini untuk melakukan aktiviti tersebut. Okey, seterusnya bahagian kedua adalah kontrak pembelajaran. Okey, dengan ikatan kontrak ini, murid bertanggungjawab ke atas pembelajaran yang perlu disempurnakan. Okey, sebenarnya poin yang pertama adalah murid menetapkan matlamat pembelajaran mereka sendiri, di mana apa yang mereka mahu, mereka perlu capai dalam pelajaran tersebut. Apa yang mereka ingin capai, dan supaya mereka tahu apa yang mereka ingin capai itu dapat dicapai setelah program itu ataupun pembelajaran itu dilaksanakan. Okay, seterusnya ia menjelaskan dan membina penyataan matlamat pembelajaran. Di sini pelajar dapat menjelaskan, dapat mengenal pasti ataupun dapat melihat sendiri matlamat pembelajaran yang akan dilaksanakan. Okay, seterusnya ia menyediakan rancangan pembelajaran, menyatakan jenis tugasan dan tempoh menyempurnakannya. Di mana di sini dia seperti sebuah plan ataupun rancangan, di mana dia akan stick to the plan ataupun mengikut rancangan yang telah dibuat dan akan melaksanakan tugasan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Okey, murid juga memperakui kontrak pembelajaran, di mana murid setuju dan ingin melaksanakan pembelajaran tersebut dengan rela hati. Okey, bahagian ketiga adalah rekod kerja. Dalam bahagian ini kita lihat, okey, murid akan dilatih untuk menyimpan rekod sendiri, di mana setiap murid akan dilatih dan akan terlatih untuk menyimpan rekod yang telah mereka laksanakan. Seterusnya adalah rekod kerja, mencatatkan bilangan bahan ataupun aktiviti yang telah dilengkapkan mengikut kemahiran ataupun pengetahuan masing-masing. Seterusnya rekod kerja boleh membantu murid mentafsir kemajuannya sendiri, di mana dia akan boleh melihat rekod-rekod kerjanya yang lampau dan dia dapat melihat kesalahan ataupun kelemahan dalam kerja-kerja yang lalu. Okey, seterusnya rekod kerja boleh membantu guru memantau kemajuan kerja murid, di mana setiap guru dapat melihat aktiviti yang telah dilaksanakan oleh murid dan guru boleh memberitahu ataupun memberi cadangan ataupun komen terhadap kerja mereka. Okey, sebenarnya rekod kerja boleh membantu guru memastikan perkembangan murid mengikut hala tuju yang telah ditetapkan. Okey, itu saja. Okay, kesimpulannya dalam persembahan ini adalah konsep dan budaya pembelajaran kendiri ini perlu diwujudkan di setiap sekolah bagi melahirkan para pelajar yang berfikiran terbuka, kreatif, kritis, inovatif dan budaya sains. Okey. Contohnya kalau kita lihat pembelajaran secara tradisional, dia lebih kepada konsep makan suap, di mana guru memberi ilmu 100% kepada pelajar dan pelajar kurang berinteraksi dengan guru. Okey, sebab itu konsep ini adalah
sesuai kepada pelajar, di mana mereka dapat berinovatif ataupun bergerak dan berdiri di atas kaki sendiri dalam mencari ilmu ataupun mencari maklumat yang mereka perlukan dalam pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.